Depa ni nak buat bisnes, tapi nak buat bisnes dengan modal yang minimum ataupun tak ada modal. Macam mana? Assalamualaikum geng. Okey geng, ramailah kawan-kawanku yang tanya dan ada orang yang DM dekat Twitter dengan Instagram depa tanya aku. So hari ni aku nak cerita 3 idea bisnes dengan modal yang minimum ataupun mungkin tak ada modal pun. Okey, disclaimer sikit, aku bukanlah sifu bisnes ataupun apa-apa sifu marketing. Aku hanyalah seorang penjual beg dan 3 idea ni adalah plan B aku. Maksudnya kalau aku tak boleh nak jual beg satu hari nanti, 3 perkara ni adalah benda yang aku akan consider untuk buat untuk dapatkan duit lah dan untuk meneruskan hidup. Okey, sebelum tu kepada hampa yang dah subscribe YouTube channel Baskar TV, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan kepada hampa yang belum subscribe, minta tolong hampa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Kami amat-amat hargai setiap kali anda tekan butang subscribe dan kami akan jadi lebih bersemangat lah nak buat video yang bermanfaat lepas ni. Okey geng, jom kita mula. Okey, yang pertama sekali adalah home tutor ataupun orang panggil home tuition ataupun personal tuition one on one. Okey, contohlah kalau hampa ada degree atau diploma dalam sesuatu bidang, aku ambil contoh senang, matematik. Okey, contoh macam aku ada degree dalam matematik. Jadi, aku boleh mengajak budak-budak ataupun student-student SPM ataupun PMR, PMR dah tak ada lah, PT3 ataupun UPSR berkenaan dengan subjek matematik. Okey, kita kena akui education adalah business yang mana setiap tahun akan ada saja budak-budak nak ambil SPM, akan ada saja budak-budak nak ambil PT3, UPSR apa semua ni. Dan kalau masa ke depan nanti pun peperiksaan akan still ada, cumanya mungkin mereka akan rebrand sikit lah, macam SRP jadi SPM, macam tu lah. Maksudnya setiap tahun akan ada demand untuk education, dan pada setiap masa akan ada parent yang sanggup bayar untuk anak mereka. Tambah-tambah pula sekarang ni belajar daripada rumah, mungkin budak-budak lah susah lah untuk belajar. Jadi dengan home tutor ataupun personal tuition one on one ni, benda ni sangat ada demand lah aku tengok. Dan last aku survey 4-5 tahun lepas, untuk rate ni di Perlis lah, bukan di Bandar, bukan di Kuala Lumpur, di Perlis, sejam adalah RM30. Kalau sejam, kalau 2 jam dah RM60. Bagi aku agak berbaloi sebab okey, satu tip lah aku bagi kat hampa, macam mana nak tahu 1 jam tu berbaloi atau tak berbaloi. Okay, contoh ambil tuition 2 jam RM60, bagikan kepada dok untuk dapatkan rate sejam. Okey, jadi maksudnya sejam dapat RM30. Okey, untuk pengetahuan hampa, gaji minimum di Malaysia mengikut jam adalah RM5.77. So kalau hampa mengajak home tutor sejam 30, bagi aku berbaloi, hampir 6 kali ganda daripada rate gaji minimum. Cumanya dia adalah cabaran-cabaran dia yang mana hampa kena ada skill untuk mengajar dan hampa kena ada kesabaran untuk mengajak budak-budak ni, bukan benda yang senang juga, dan hampa kena ada cara untuk hampa cari orang yang sanggup bayar hampa untuk mengajar. Sebabnya tak semua orang boleh mengajar, tapi kita semua kena akui education adalah bisnes yang memang boleh buat duit. Okey, yang kedua adalah buat servis potong rumput. Okey, bisnes ni agak memerlukan modal permulaan yang agak mahal. Last aku survey mesin yang China punya tu, aku rasa dalam 500 dah boleh start dah. Kalau yang elok sikit mungkin 1000 lebih lah. 300 lah. Sorry, punya ni dia dalam 300 lebih sikit lah, lebih kurang 300 lah tu kalau yang untuk pemula. Okey kan, nak pakai kat Perlis boleh lah, potong rumput tepi rumah santai-santai kan. Dan kalau yang mahal sikit, yang untuk heavy duty punya mungkin 1000 lebih. Okey, untuk pengetahuan hampa, rate untuk mesin rumput di Perlis, satu rumah, kawasan tepi rumah, rate dia RM60 untuk satu kawasan, ataupun paling-paling sikit pun RM50 lah, kita ambil RM50. Okey, RM50 untuk mesin rumput ni, kerja ni dia boleh settle dalam masa kuasa. Kalau untuk beginner mungkin 2 jam. Kalau untuk pro mungkin sejam dia boleh buat settle lah. Okey, kita baru nak belajar mesin rumput, kita ambil 2 jam. Maksudnya 2 jam 50, maksudnya sejam dah RM25. Tolak kos minyak kata RM5, maksudnya kos minyak, kos transport katalah RM5. So sejam dapat RM20. Still berbaloi sebabnya benda ni hampa boleh buat pagi dan petang. Mungkin pagi boleh dapat 2 rumah, petang boleh dapat 2 rumah. So dah banyak hari tu dah berapa dah? Kalau 4 rumah sehari kali dengan RM50, 4 rumah kali RM50, dah 200 dah sehari. Tapi mungkin benda ni untuk yang hampa yang tak biasa mesin rumput. Macam aku sendiri, first aku mesin rumput tapi rumah dia agak Parkinson lah sikit, tapi lama-lama dia okey, tak ada masalah. Dan apa yang bestnya dengan bisnes mesin rumput ni adalah rumput sentiasa tumbuh kalau tuan rumah tu tak bersimen. Maksudnya kadar penumbuhan rumput ni dia dalam sebulan ke 2 bulan dia mesti akan tumbuh punya, mesti nak kena potong pula. So bila hampa dah buat servis ni, cadangan aku adalah hampa kena keep in touch dengan pelanggan hampa tu, dengan klien hampa tu. Maksudnya setiap sebulan atau sebulan setengah tu follow up dia. Okey, hampa mesti tertanya-tanya kalau dah beli mesin, nak promote kat mana mesin rumput kan, servis mesin rumput ni. Paling mudah adalah grup Facebook
setempat. Contohlah kalau macam Perlis ada grup Saya Anak Perlis, kalau Langkawi ada grup Langkawi sana sini. Okey, cari grup-grup setempat macam tu. Cari grup-grup yang dekat dengan rumah apa dan promote dalam tu. Atau satu lagi, cara paling senang lah. Naik motor, bawa meja rumput, ronda. Tengok rumah mana rumput panjang, bagi Assalamualaikum, tanya nak potong rumput tak? Servis potong rumput ni dia agak kos dan dia agak memakai kudrat, itu aku tak nafikan. Cumanya apa yang aku boleh cakap, benda ni adalah benda yang hampa boleh buat duit dan tak susah sangat. Dia hanya susah daripada hampa nak keluarkan tenaga untuk buat kerja tu je. Okey, yang ketiga adalah servis untuk potong rambut. Seperti yang kita tahu, rambut ni juga dia sama macam rumput. Dia sentiasa akan tumbuh. Selalunya kalau orang yang kerja kerajaan, kerja swasta di tempat-tempat yang agak korporat ni, mereka memerlukan untuk berambut pendek. Maksudnya dalam maksimum pun aku boleh cakap sebulan setengah dah kena potong. Untuk rate gunting rambut rumah ke rumah ni, paling murah pun aku rasa RM10. Itu pun sangat-sangat murah rate Perlis. Kalau rate bandar aku rasa mungkin boleh capai RM20 hingga RM30 ikut hampa punya skill gunting tu. Okey, contohlah hampa tak ada skill untuk gunting rambut. Jangan risau, hampa Google je kelas gunting rambut ataupun cari dekat Facebook. Banyak hampa boleh cari untuk hampa pergi ke kelas tersebut. Dan benda ni modal dia agak rendah. Dan untuk beli gunting pun modal dia taklah mahal sangat. Macam hampa nak buat bisnes yang perlu beli stok. Sebab benda tu, gunting tu, hampa hanya akan beli sekali je dan hampa akan guna sampai dia lingkup. Dan biasanya gunting rambut ni dia dalam setengah jam boleh settle lah. Dan selalunya orang-orang tak kisah sangat pun pasal gaya rambut. Mereka hanya nak nampak kemas dan pendek. Tu je. Dan macam gunting rumput tadi tu juga, benda ni hampa boleh. Dan macam servis potong rumput tadi tu juga, benda ni aku cadangkan untuk hampa keep in touch dengan klien hampa. Tak ada lah tiap-tiap masa hampa nak kena cari customer baru. Just keep in touch. Okey, yang keempat. Yang keempat ni aku tak mau bagi apa-apa idea bisnes, cumanya aku nak bagi satu konsep untuk hampa fikir. Okey, sebenarnya bisnes ni dia bukanlah menjual barangan saja, dia juga melibatkan menjual servis. Okey, contohlah hampa ada apa-apa skill yang hampa boleh jual. Aku ambil contoh paling senang, memasak. Paling common di Malaysia memasak. Hampa juga boleh buat servis memasak. Maksudnya hampa buat masakan dan hampa jual. Ataupun hampa ada skill buat kerja-kerja kayu, yang mana benda tu memang minat hampa. Benda tu juga boleh dijadikan medium untuk buat bisnes. Maksudnya dengan apa yang hampa ada dan dengan apa yang hampa minat, hampa boleh jadikan tu sebagai peluang bisnes. Dia tak seperti yang 3 benda yang aku cakap tadi tu saja. Dia banyak. Apa yang hampa ada skill, benda tu boleh dijual sebenarnya jika kena dengan cara. Kecuali maruah. Maruah tak boleh dijual. Okey, kesimpulannya, idea bisnes ni sebenarnya banyak. Kalau hampa Google lah, type kat Facebook, YouTube, idea bisnes terbaik paling cepat kaya 2022. Hampa akan dapat banyak idea bisnes. Cumanya itulah, orang kita ni banyak cari idea tapi kurang melaksanakan idea. Idea memang senang. Idea duduk berangan pun dah boleh dapat idea. Cumanya bila kita nak buat tu, kita tak buat. So macam mana idea tu nak terhasil? Ada seorang kawan aku, ada orang Pantai Timur, dia pernah kata kat aku, dia pernah cakap kat aku lebih kurang macam ni. Dia kata, idea ni bah, kalau Elon Musk duduk sebelah mu pun tapi mu tak buat kerja, tak jadi juga. Maksudnya macam tu lah. Idea ni, hang boleh dapat idea banyak. Hampir tanya semua orang ada idea. Tapi terpulang kepada hang, sama ada hang nak melaksanakan idea tu ataupun hang nak hanya berangan mencari idea dan tak buat apa-apa. Okay guys, itu saja perkongsian aku pada kali ini. Thank you for watching. See you in the next video. Please consider to subscribe sini ya. Subscribe. Okay guys, Assalamualaikum.